الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selawat tafrijih Hana. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sehari lagi Allah pinjamkan usia pada kita. Allah tambahkan nikmat dan rahmat kepada kita. Allah bentangkan seluas-luas jalan kesyukuran kepada kita. Dapat lagi pagi ni kita bersuah wajah walaupun kuliah kita hanya sebulan sekali. Tapi alhamdulillah ada sahabat yang istiqamah masih terus setia menunggu walaupun kadang ada kadang tak ada. Sepatutnya minggu lalu lah, tapi ditukar kepada minggu ni pun alhamdulillah. Segala-galanya di atas kurniaan dan kiriman daripada Allah Ta'ala. Maka dengan jemputannya pagi ni kita kembali lagi insyaAllah. Dan kita akan sambung pengajian dalam kitab tafsir. Hari ini daripada surah Al-Baqarah, sambungan ayat yang ke-31. Nah, saya ambil balik ayat yang ke-31. Sebenarnya nak ikut-ikut ayat 32 tapi kena ambil balik. Sebab ayat yang ke-31 mempunyai kesinambungan yang cukup rapat dengan ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca ayat yang ke-31 nah. Okey, siapa yang boleh ikut nah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ayat yang ke-31 yang berbunyi wa'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Yang mana pada ayat yang ke-30 kita dah tafsir pada bulan yang lalu ketika mana Allah Taala berkata kepada malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu Allah Subhanahu wa taala berkata atau memberitahu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah ni maksud apa? Pemimpin yang akan memimpin satu makhluk ciptaan Allah yang bernama ard, bumi, yang hari ini kita huni ni. Baik, di dalam tafsir Jalalain menceritakan bumi ni sebelum dihuni oleh manusia, Allah Ta'ala dah hias dia dengan air. Bila adanya air, maka adanya hidupan. Ada tumbuh-tumbuhan. Maka bila ada tumbuh-tumbuhan, jadilah berbagai-bagai warna. Maka adalah binatang-binatang yang Allah Ta'ala hidupkan. Manusia tak ada lagi. Manusia tak ada lagi. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan golongan ataupun kita sebut bangsa jin. Bangsa jin menghuni muka bumi ni. Jadi antara bangsa manusia dengan bangsa jin, jin dulu jin dulu menghuni muka bumi ni. Kemudian jin ni suka bergaduh. Suka berkelahi. Orang utara panggil berkelahi. Berkelahi. Suka bergaduh. Bila bergaduh berlaku pertumpahan darah. Bila orang bergaduh ni, dia akan berlaku kerosakan demi kerosakan demi kerosakan. Kalau dalam rumah kita bergaduh pun, patah habis kerusi meja. Jadi macam tu, golongan jin ni mereka suka bergaduh. Maka berlaku beberapa kerosakan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hidupan-hidupan yang lain di muka bumi ni. Berlaku pertumpahan darah. Jadi perkara sedemikian ini disaksikan oleh malaikat. Bila mana Allah Ta'ala kata aku nak buat khalifah pula. Kan dah ada jin, kita nak buat khalifah. Bila mana Allah Ta'ala kata aku nak buat khalifah. Jadi dia kata apa di sini Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Takkanlah nak buat lagi dia kata. Buat golongan-golongan ni dia kata para malaikat kata kepada Allah. Depa ni tak lain dan tak bukan yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Depa akan merosakkan muka bumi ini dan menumpahkan darah. Depa suka bergaduh. Kalau jin bergaduh, satu lagi makhluk mai lagi sakan.
Lagi dahsyat. Sungguh kita ni di samping kita memelihara, kita juga merosakkan. Ha? Jadi kata para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak usah buatlah. Seolah-olah mereka nak kata bangkang pun siapalah makhluk lah. Makhluk malaikat ini adalah makhluk yang paling taat. Sebab mereka tak ada nafsu. Bagi kami sudahlah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tengok kami ni, kata para malaikat. Nusabbihu. Kami sentiasa bertasbih. Bihamdika. Sentiasa memuji namamu. Sentiasa memuji Allah. Jadi tak usah buatlah golongan yang Allah Ta'ala kata nak buat seorang lagi khalifah. Di atas muka bumi tak payahlah. Haji duk ada tu pun duk bergaduh. Melakukan pertumpahan darah. Melakukan kerosakan demi kerosakan pada satu ciptaan bumi yang punya indah Allah buat. Jadi kami ni, nahnu ni satu ganti nama daripada para malaikat yang ramai bilangan malaikat ni. Tengok macam kami ni. Kami ni tak pernah buat kerosakan. Kami ni nusabbihu, sentiasa bertasbih. Kemudian dia berkata, bihamdika, memuji engkau. Nuqaddisulak, mensucikan namamu. Jadi, mereka nak abadlah kat Allah Ta'ala, tak payahlah buat makhluk lain dah. Hak yang ada jin tu pun kita bagi, kita halau buang. Jadi kamilah yang selayaknya. Jadi Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah kepada para malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang hampa tak tahu. Hampa yang nampak, hak yang duk buat kerosakan sahaja. Tapi hampa tak nampak ada kebaikan pada penciptaan aku tu. Kerana Allah Ta'ala ni nak abad kita, Allah Ta'ala ciptakan kita ni seimbang. Ada jahat, ada baik dia. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala jadikan benda yang suci dan benda yang najis. Untuk nak seimbangkan. Benda yang suci, yang halal kita makan, yang halal kita pakai. Benda yang najis, yang haram kita pakai, yang haram kita makan. Tetapi, kalau kita nak ambil yang suci, dia melalui yang najis. Contohnya kita makhluk manusia, lahir, keluar melalui mana? Lubang najis. Kita keluar ni, dalam diri kita ni berselimut dengan darah wiladah. Tidak? Diikuti dengan darah nifas. Tidak? Najis tak? Kita memang duduk dalam najis. Tapi disucikan, baru jadi kita yang bersih. Okey. Kita tanam pokok. Baja dia tu najis tak? Yang najis tu jadi baja. Daripada najis tu menumbuhkan pokok, buah dia boleh makan, bersih. Halal, suci. Tak ada lagi buah yang kena ambil di pokok dia, kena pergi samak. Sebab apa? Dia guna najis. Baja tu najis. Ni yang Allah Ta'ala nak seimbangkan. Tu kata Allah. Hampa ni sebenarnya hampa tak tahu. Allah kata pada para malaikat, hampa tak tahu apa yang aku duk buat ni. Apa yang akan aku buat. Lepas tu Allah Ta'ala pun wa'allama adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengajarlah pada Nabi Adam alaihissalam akan asma' kullaha. Semua nama-nama benda yang ada di atas muka bumi ni. Semua Adam tahu yang ni nama apa, binatang ni nama apa, binatang ni apa. Semua Allah Ta'ala kata dia ajak. Kemudian thumma aradhum 'alal malaikah. Kemudian dia tanya pada malaikat. Hampa tahu? Hampa tahu tak? Kalau hampa tahu, qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lah ni hampa cerita kat aku. Yang ni nama apa? Yang ni nama apa? Baik. Dalam tafsir mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat. Tanya kepada para malaikat satu cebok air. Cebok air. Kan di dunia ni penuh dengan air. Allah Ta'ala jadikan 2/3 daripada permukaan bumi ni air. Nak ambil air tu, kalau hanya menggunakan tapak tangan, dia takkan kekal lama. Dia akan tirih. Lantas diciptakan cebok.
Allah Ta'ala ajak Nabi Allah Adam buat. Bila diciptakan cebok, Allah Ta'ala kata yang tu nama dia cebok. Kandil ataupun qadah. Qadah. Kita pergi kedah. Qadah. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, hampa abang kat aku. Kalau lah hampa kata hampa pandai. Sebab tadi hampa kata, dosa buatlah manusia ni. Bila ni aku nak tanya hampa. Cuba hampa abang dekat aku. Ni benda ni nama apa? Yang kata dalam tafsir, dia tanya cebok saja. Apa jawab malaikat? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini selalu saya baca di dalam setiap kuliah saya. Ini sebelum kita mulakan. Yang mana bila mana Allah Ta'ala kata, hantau ni apa? Hampa tahu tak yang ni apa? Dia pun jawab, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. Ilma lana. La ilma lana. Kami tak tahu. Illa ma'alam tanah. Kecuali apa yang bagi tahu saja. Kami ni tak tahu kecuali apa yang engkau bagi tahu. Ini adalah satu doa ketika mana kita nak mulakan belajar. Kita tahu tak? Kita semua tak tahu. Kita semua tak tahu apa. Kecuali apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Ini adalah satu lafaz tawaduk dari para malaikat terhadap Allah Azza wa Jalla apabila disuruh memberitahu sesuatu yang memang mereka tak tahu. Okey, kita jadikan ayat ini sebagai kalam tawaduk kita, menyatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Khabir, Allahul Hakim, Allahul Alim, bahawasanya Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu tu. Kami ni tak tahu apa ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami ni tak ada ilmu langsung. Kita jangan rasa diri kita pandai. Biasa mengaku pada Allah, kami tak ada ilmu langsung. Illa ma'alam tanah. Kecuali apa yang kau letakkan. Sesungguhnya kita ni memang tak ada ilmu. Bila kita mai ke dunia ni, barulah Allah Ta'ala letak sikit. Daripada tak tahu nak makan nasi bubuh ke mulut, duk camuk atas lantai saja, sampai pandai bubuh ke dalam mulut. Daripada duk pakai seluar satu lubang bubuh 2 kaki, dah pandai bubuh kedua-dua belah kaki. Nak bubuh butang dulu kan, yang sinsat butang kita pakai. Nak zip pun kadang-kadang terisi kena kulit. Tul la ilma lana. Memang kita tak tahu apa. Kecuali apa yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita. Ilmukan kepada kita, ilhamkan kepada kita. Ini lafaz tawaduk dari para malaikat kepada Allah Ta'ala. Lafaz yang minta ampun, maaf lah, dia kata. Dia pun tersilap, tersalah sangka. Terus memuji Allah. Innaka antal alimul hakim. Kerana sesungguhnya engkau lah yang maha tahu, lagi maha bijaksana. Jadi memang kami tak tahu. Bila Allah Ta'ala baru tanya cebok saja. Pun mereka tak dapat menjawab. Kalau kata satu cebok pun tak boleh jawab. Bermakna hampa kata macam mana? Hampa kata hampa hebat. Lah ni kata Allah, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Adam, ambihum. Abang sat kat mereka. Ni bahasa utara kita beritahu, kata bahasa buku. Kalau bahasa kita, abang sat kat mereka. Kat siapa ni? Bagi tahu kepada para malaikat yang tadi kata manusia kalau hantar mereka muka bumi ni melakukan kerosakan sahaja. Dan ni yang cerita sat kat mereka. Ni nama benda ni. Bi asma'ihim. Nama benda-benda ni semua. Okey, baik. Peristiwa ni berlaku di mana tahu? Dalam syurga lagi Belum dihantar ke muka bumi. Macam kita lah kata baru duk training nak hantar pergi sana. Abang dulu yang ni untuk apa, yang ni untuk apa, ni untuk tak hantar lagi. Nabi Allah Adam belum lagi dihantar ke muka bumi, tetapi Allah Ta'ala dah bagi khusus. Abang macam ni.
Lepas tu, bila tanya malaikat, malaikat tak tahu. Allah Ta'ala kata lah ni hampa tanya Adam. Dia tahu tak? Benda ni benda apa? Nah? Maka kata Nabi Adam, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka tak kala itu telah diberitahukannya kepada mereka semua nama-nama benda tu. Dia boleh habaq satu. Semua dia tahu. Sebab apa? Dia ada ilmu yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Ini sebab tu malaikat kata, illa ma'alam tanah, kami tak tahu. Saya tak bagi kat kami. Nah? Tapi Adam tahu. Jadi kata Allah, kita ni bukan semua benda kita tahu. Maknanya di sini Allah Ta'ala nak habaq dekat kita. Kita yang bernama makhluk ni, kita bukan tahu semua benda. Ha? Bukan semua perkara kita tahu. Bukan semua perkara kita arif, kita alim. Tetapi kita ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu, ada yang kita tak tahu. Kalau hang pandai masak, mungkin hang tak pandai mengaji. Kalau hang pandai mengaji, mungkin hang tak kerti memasak. Nah, kalau hang pandai masak kari, mungkin hang tak kerti buat kek. Kalau hang pandai buat cucuk badak, mungkin hang tak kerti buat kari pap. Nah, yang dikatakan ilmu Allah Ta'ala tu maha luas. Ada bidang yang boleh kita ceburi, kita alim, kita arif. Ada bidang yang kita tak tahu apa-apa terus. Jadi Allah Ta'ala nak habaq kepada kita, janganlah kamu berasa megah. Nah, manusia yang paling rosak sekali apabila dia rasa dia jauh lebih pandai daripada orang lain. Bila dia masuk di dalam satu kelompok masyarakat, dia rasa dialah yang paling hebat. Itulah kata Rasulullah, orang yang paling rosak. Bila merasa diri dia cukup sempurna, maka dialah yang paling rosak. Jadi para malaikat ni minta ampun kepada Allah Ta'ala atas tersalah sangka. Tersalah sangka, dakwaan mengatakan mereka yang tahu. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada para malaikat hanya mempunyai akal. Tidak mempunyai nafsu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bumi yang kita huni hari ini, bila mana aku ciptakan dia dengan penuh kesempurnaan. Ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Kan kita kata kita ada 4 unsur kan? Api, air, angin, tanah. Bila aku ciptakan keempat unsur ini, maka dia kena diuruskan. Siapa yang uruskan? Yang nak menguruskan dia, kenalah satu makhluk yang berjasad. Yang berjirim lagu kita. Muka bumi tidak boleh diuruskan oleh makhluk yang tidak berjirim. Yang tidak berjasad seperti malaikat. Mereka macam api. Mungkin malaikat rasa dia dia bukan api. Jin yang api. Mereka daripada cahaya. Apabila cahaya yang menguruskan muka bumi, maka tak jadi, kata Allah. Dia hendaklah diuruskan daripada makhluk, yang mana penciptaan makhluk itu memang daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah. Memang makhluk itu diciptakan daripada air. Kita terjadi daripada percantuman air mani. Dan makhluk itu tercipta daripada angin. Sungguh. Nah, kalau tengok kita lagi keluar angin, masuk angin, sakit angin, tidak. Nah, unsur tu ada di dalam diri kita. Kemudian dia juga ada api. Betul? Manusia ni ada api dalam dia. Nah, waktu dia marah tu sampai berapi-rapi. Merah biji mata dia. Panas badan dia tu sampai mercik beluh. Adanya ada api. Jadi manusia itu diciptakan di atas 4 unsur ni. Kata Allah, malaikat hanya ada satu unsur cahaya. Tapi makhluk yang aku nak ciptakan yang bernama khalifah ni, mereka yang akan menguruskan api, angin, tanah, air. Mereka nak uruskan. Maka bumi yang indah ini, pengurusnya adalah khalifah yang hampa kata tak usah buat tu. Allah Ta'ala menerangkan kepada malaikat. Dengan sebab itu, aku hiasi diri mereka bukan sekadar ada akal, tetapi juga punya nafsu. Punya nafsu. Kita tengok dah.
Sewaktu Nabi Sayyidatina Maryam dikhabarkan oleh malaikat Jibril dia nak mengandung. Siti Maryam mengandung anak dia nama apa? Aisyah alaihi salam. Okey. Kita baca dalam surah Maryam cerita tentang dia macam mana dia anak kepada Imran. Mak dia nazar dia nak hantar nak bagi dia duduk di Baitul Maqdis. Nak suruh dia jadi tok siak kalau kita panggil hari ni. Tengok-tengok beranak-beranak keluar mai perempuan. Dia dah nazar. Kalau kata aku beranak, aku dapat anak. Umur dah 60 lebih dah baru nak beranak. Jadi dia pasang nazar lah. Kalau betul lah aku dapat anak, aku nak bagi dekat Al-Aqsa, nak suruh jadi tok siak. Pengurus masjid. Tengok-tengok perempuan. Bila tengok-tengok perempuan, dia kata dekat Allah Ta'ala, dia kata, macam mana ni? Dia kata, aku nak lelaki tapi dapat orang perempuan. Tapi dah nazar. Nazar wajib buat. Dia pun hantar pergi. Di situ ada adik dia. Nabi Zakaria alaihi salam. Adik kepada Hana. Dia bagilah, dia kata, oleh kerana aku dah nazar, ambillah, dia kata, bayi perempuan aku ni, belalah dia di bawah mihrab. Mihrab ni macam ni tempat imam, dia di bawah. Dia ada bawah tanah. Dia kata belah dia. Nabi Allah Zakaria ni memang di bawah mihrab tu. Mihrab ni Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ni dia ada 2-3 lapis. Tahu tak? Jadi di tempat bawah tanah tu, dia tempat simpan makanan. Dia akan turun. Dia ada 9 anak tangga untuk turun ke bawah. Nabi Allah Zakaria akan simpan makanan pada musim sejuk di situ. Sebagai bekalan. Kemudian bila dah kakak dia ni bagi dekat dia seorang bayi perempuan, pasal dia dah nazar, kena bagi. Dia kata nanti bila dia dah masuk akal, kata kakak tu, suruh dia berkhidmat kepada masjid. Jadi Nabi Zakaria ni ingat perempuan macam mana nak suruh buat kerja dalam ni. Dia tak boleh buat makan, kira mahram dia lah. Dia pun belalah di bawah tu. Tu yang kata tempat simpan makanan tu. Sampai hari ni dia ada satu tingkat kecil ya. Kalau ada rezeki kita pergi ziarah tempat tu lah, boleh kita jenguk. Tempat Nabi Allah Zakaria letak dia tu macam atas hamparan. Kalau kita lah ni panggil batu pengiling. Masa dia bayi tu, Nabi Allah Zakaria letak dia di atas tu, ulang bagi makan. Mak dia nanti main menyusu dia sampai kepada tempoh yang ditetapkan. Lepas tu dia ulang main jenguk. Rupanya dia seorang bayi yang cepat membesar. Tak banyak kerana. Itulah sampai kepada satu masa tak ada makanan. Tak ada makanan. Berlaku kemarau yang panjang. Tak ada makanan. Nabi Zakaria rasa susah hati nak bagi makan apa budak ni. Kita kehabisan makanan. Buah apa pun tak ada. Tapi bila Nabi Zakaria turun dekat dia, ni sejarah ni dicerita dalam Al-Quran. Turun-turun dekat dia, ada hidangan. Buah punya banyak. Buah bukan musim. Heranlah siapa hantar. Kalau orang nak hantar tu pun orang tu bukan daripada negeri Palestin. Sebab Palestin tengah kemarau. Tak ada buah. Ni siapa hantar ni? Lagi satu siapa yang tahu dia ada sini? Siapa pun tak tahu dia ada di situ. Memang bilik tu susah masuk. Susah nak masuk. Kalau kita masuk tu ke dalam jalan jauh. Tu kena naik satu tangga kecil. Tu kena turun satu tangga kecil. Alhamdulillah saya dapat dah hadir tempat tu. Nak tengok tingkap tempat dia tu. Tingkap tu cukup-cukup dengan muka kita. Nak jenguk tempat dia. Memang rasa dia punya zouk tu masih ada di situ walaupun kelabu, batu-batu dia tu kelabu. Itu bila Nabi Zakaria tengok, Nabi Zakaria tanya, ni siapa bagi ni? Siapa minta? Dia jawab, bayi perempuan yang belum boleh berbicara pada saatnya. Aku tak boleh mendengar lah kot. Dia jawab, dia kata, hadza min indillah.
Ni semua daripada Allah. Oh. Nabi Zakaria kata ni bukan calang-calang punya budak ni. Ha? Yang bila mana dalam tempoh yang dia tak lama dah, dia membesar. Bila dia jadi anak dara, punya cantik lah Allah Ta'ala bagi kepada dia tu, cantik sungguh. Sayyidatina Maryam ni terkenal dengan kecantikan dia. Jibril mai dekat dia. Allah Ta'ala rupa bentukkan Jibril dengan rupa seorang lelaki yang cukup tampan. Yang tak pernah ada lelaki yang sesegak tu. Mai kepada Maryam. Jibril tengok Maryam, walaupun Maryam tu cantik, ada rasa? Ada. Sebab apa Jibril tak ada rasa? Dia tak ada nafsu. Tapi Maryam ada rasa. Serok sangat. Allah hantar kat dia serok sangat. Nak jumpa dengan perempuan cantik. Ha? Tapi dia tak ada nafsu. Bila dia kata kepada Maryam, aku nak bagi anak kat hang. Allah nak bagi anak kat hang. Maryam kata, macam mana aku nak boleh ada anak? Aku ni orang tak pernah sentuh. Tengok pun orang tak pernah. Dah? Lepas Jibril kata, tak usah ada fikir. Ni semua kerja Allah. Kun fayakun. Dia kata nak bagi jadi. Dia bagi jadi. Disebutkan, dia tiup saja. Nah, dia tiup saja ke wajah Maryam. Yang ketika itu Maryam ingat pada sangkaan Maryam, Jibril ni yang nak bagi, dia mengandung. Ini yang dikatakan malaikat tidak ada nafsu. Ha? Tidak ada rasa. Lepas tu, bila mana Jibril tinggal dia, turun main pak menakan tu, dia habaq kat pak menakan dia, kat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kata, dia buat apa-apa ke hang? Dia kata, dia tak apa-apa. Dia tidak ada nafsu. Allah Ta'ala tak letakkan nafsu. Keinginan. Kemudian kata Nabi Zakaria, dia bawa hidangan ni. Tapi dia makan tak? Dia tak makan. Apa pun tak buat. Dia cuma bagi tahu macam tu ya. Kemudian dia pergi terus. Okey, dalam peristiwa kedua yang dikatakan malaikat itu tak ada nafsu, hanya ada akal. Juga daripada yang dirakamkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim, ketika mana Nabi Allah Ibrahim menerima kunjungan 4 lelaki yang cantik, yang segak-segak tu. Nabi Ibrahim alaihissalam ni meraihkan tetamu bila tengok, kata isteri kepada Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Sayyidatina Sarah, kita ada apa-apa makan ni? Kita ada tetamu. Cantik sungguh tetamu ni. Main 4 orang. Daripada mana pun tak tahu. Mereka kata mereka musafir. Ya? Musafir sungguh lah. Allah Ta'ala hantar main. Singgah ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni kata, kita ada apa nak bagi tetamu makan? Kata Sayyidatina Sarah, kita ada unta, anak unta. Tak besar mana lah. Nah? Anak unta ni sedap. Daging dia lembut pun. Ambil yang terbaik, kata Nabi Allah Ibrahim. Sembelih. Nah? Sembelih, hidang, bagi makan. Tak makan. 4 orang ni tak makan. Dia heran. Pasal apa tak makan? Nah, dengan hidangan yang punya lazat ni, pasal apa tak makan? Duduk ni tak berbunyi suara selagi Nabi Allah Ibrahim tak duduk depan mereka. Duduk. Disuruh duduk. Orang tak ada nafsu ni, dia baik. Kita ni buah. Nah. Tak tahu kita buah tak buah. Kita bersila berapa kali bersila. Sementara nak habis satu kul dia. Pastilah kita bertimpu. Nak? Tak pergi tarik kaki ni. Pulak kaki ni. Kan? Kona kot situ. Kona kot sini. Nak? Sebab kita ada nafsu. Nafsu tu yang duk sakit. Benda ni tak salah nak habaq je. Kita ni ada penyakit. Ada penawar dalam diri kita. Seimbang Allah buat. Lepas tu dia heran. Bila dia heran, Nabi Allah Ibrahim ni heran, awak tetamu pun tak jamah makanan. Allah Ta'ala hantar wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka tu bukan manusia. Yang main tu bukan manusia. Allah Ta'ala tak ilhamkan nafsu kepada mereka untuk nak jamah makanan. Mereka tak tahu pun nak pergi
Ulur tangan ambil makan bubur ke dalam mulut. Tidak ada tidak ada nafsu. Fahamlah dia. Itu malaikat. Ha. Dia tak tahu cara nak guna tangan ni. Sebenarnya dia pun tak ada tangan pun. Ha? Bukan macam kita. Dia tak tahu nak menggunakan tangan. Ambil makanan. Sebab tu budak-budak seperti apa dia jika dengan kaki dulu. Nah, sebab dia tak tahu penggunaan tangan tu pun apa. Jadi malaikat macam tu dia tak tahu nak ambil makanan. Nak bubuh dalam mulut. Walaupun Nabi Ibrahim kata, ambil lah. Jamahlah. Unta ni unta muda. Isi dia lembut. Makanlah roti ni. Dibuat oleh isteri aku. Jamu. Makan. Dia, orang Arab ni kalau dia beri kat kita, kita tak ambil. Dia pun saya nak marah. Tapi rupa-rupanya malaikat. Sebab tu tak sentuh. Mereka kata, mereka tunggu sampai Nabi Ibrahim duduk. Kalau kita ni lekah ni kami ada hai nak pergi lain. Tak. Orang tak ada nafsu ni dia tak ingat. Ha? Jadi kami ni diutuskan untuk mengkhabarkan nak dapat seorang anak. Ha. Yang tu je nak memang yang tu je. Yang duduk punya lama. Ingat senang ke sementara kau nak sembelih unta, nak masak, nak kisah gandum, nak bagi jadi roti. Jenuh tubuh kalau kita balik lah. Agak-agak lah ada orang main rumah baru nak pergi sembelih unta kan. Baru nak pergi sembelih ayam. Nampak lah. Tak. Orang yang tak ada nafsu ni dia tak ada marah. Yang suka marah ni kita. Tak boleh silap sikit kerana nak naik angin. Nak naik angin keluar api. Lepas tu keluar ayak. Lepas tu belah. Pengurus 4 unsur ni lah. Kita ni lah. Lepas tu. Bila mana dia bagi kita. Kami nak bagi anak. Allah Ta'ala pesan kepada kami suruh sampaikan salam kepadamu wahai baik. Nak dapat anak. Macam mana aku nak dapat anak. Umur dah 80. Dia kata. Al-haram aku ni. Haram ni maksudnya terlampau tua. Bukan haram. Haram. Ha bulat tu. Ha besar kita panggil lah. Aku dah terlampau tua. Umur 60. Umur 80. Isteri dia umur 68 dekat 70 dah. Apa kata Saidina Sarah? Dia duduk di dapur terkejut je. Terkejut. Ha? Aku nak beranak. Orang tua. Ha? Lepas tu dia termangkit berdiri. Ha? Dia terbangun berdiri. Biar betul. Ingat suami dia kata macam mana nak dapat anak kami dah tua. Dia termangkit berdiri. Mangkit-mangkit main haid. Rupanya. Dia terkejut. Dia main haid. Haid itu adalah lambang kesuburan. Lepas tu ngandung. Dia faham kan? Empat malaikat yang segak-segak tu man. Kami singgah aja. Kami nak pergi dekat Lut. Kaum Lut ni duk buat LGBT. Homoseks. LGBT lah tu. Kami nak pergi kat sana tapi kami singgah main bawa khabar. Oh macam tu. Tu orang dia pergi kat Lut. Orang-orang Lut kan yang suka kat lelaki tu punya gila lah tengok mereka. Mereka tak ada rasa. Okey, dia nak cerita pasal malaikat. Malaikat memang tak ada rasa. Lepas tu, lepas mereka sampaikan wahyu Allah tu, mereka hilang. Terus jadi cahaya. Ya Allah SWT kata, hampa tak boleh takbir muka bumi ni. Hampa nak makan pun tak kerti. Kenapa nak takbir muka bumi ni? Hampa tengok perempuan pun tak ada keinginan. Sampai kepada Sayyidatina Maryam tu punya segak. Ada rasa? Tak ada rasa. Dia kenapa tak nak takbir muka bumi ni? Kalau ada nafsu, baru ada keinginan. Bila ada keinginan, baru berlaku percantuman, maka akan membiaklah manusia. Itu yang jadi kita punya ramai. Hasil daripada nafsu yang diuruskan. Nafsu kalau tak boleh urus dia, jangan dia uruskan kita. Kita jangan biak nafsu uruskan kita. Tapi kita kena uruskan nafsu. Maka, alhamdulillah, bila nafsu itu diuruskan, jadilah manusia itu nafsu dan akalnya bercampur keduanya, menyempurnakan keduanya, mengindahlagikan dunia. Kata Allah, hampa tak boleh takbir. Walaupun hampa ni paling baik selalu bertasbih, memuji namaku, mensuci namaku, hampa tak boleh takbir dunia kerana hampa tak bertubuh, tak berjasa. Fahamlah para malaikat. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan mereka penghuni tetap di muka bumi ini? Ataupun pengurus, ataupun khalifah di muka bumi ini. Sebaliknya, Allah lantik lain yang bawa mai. Maka dilantik kita. Fahamlah mereka. Fahamlah mereka. Kata Allah lagi.
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kamu bahawa sesungguhnya aku lebih mengetahui rahsia semua langit dan bumi. Allah Taala kata, aku dah katakan. Aku tahu semua rahsia di langit. Setinggi-tinggi langit, matahari, bulan, bintang yang bersinar ataupun yang tak bersinar, yang ada jauh berjuta-juta batu, aku tahu keadaan macam mana. Dan begitu juga dia kata, fil ard, samawat tu di lapisan, setiap lapisan langit, kata Allah, aku tahu. Begitu juga pada lapisan-lapisan bumi, aku tahu. Sama ada yang tersembunyi ataupun yang nyata. Wa'alamu ma tubdu. Tubdu ni benda yang tersembunyi, bukan tok bedu. Tubdu. Nah, itu bedu pula. Tubdu. Qalqalah sughra kan? Kita sebutkan dengan tuba kan? Tubdu. Aku ni boleh tahu benda-benda yang tersembunyi yang siapa pun tak tahu. Sungguh, daripada sekecil-kecil tempat yang kita panggil lubang sasing tu, Allah Ta'ala lah yang tukang bagi makan. Sampailah seluas-luas tempat seperti cakrawala langit Allah yang maha luas. Dalam dasar lautan, Allah Ta'ala kata, aku punya tahu. Jadi yang patut saya kata apalah. Hampa aku tanya cebok pun tak ada abang. Nah? So Allah Ta'ala tak tanya kita lagi. Banyak benda yang kita tak tahu ni. Nah? Duk belagak pandai saja. Nah? Cakap derah berkambing. Tapi apa pun tak kerti. Macam saya selalu katalah. Diri saya ni sebenarnya tak kerti. Saya tak ada ilmu. Nah? Ilmu saya cedok je. Saya cedok melalui tok-tok guru, melalui kitab-kitab Allah, melalui kitab-kitab surat. Saya tak ada ilmu. Ilmu yang ada sikit ni saya cedok. Nah, sesungguhnya kita semua tak erti apa, no? Mengakulah pada Allah. Nah, dengan sebab tu janganlah rasa bangga diri, nah. Jadi malaikat ni pernah rasa sedikit rasa. Allah Ta'ala punya bagi ceramah kat depa sampai tahap tu. Aku tahu semua benda yang hampa tak tahu. Sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Semuanya ada di dalam pengetahuan aku. Nah? Tapi dia kata hampa yang tak tahu. Wa ma kuntum taktumun. Semua hampa tak tahu. Kemudian apa Allah Ta'ala buat? Bila dah malaikat pun setuju. Sebulat suara. Tak apa. Patut Allah Ta'ala buat Adam. Hantar dia ke muka bumi. Menjadi khalifah. Patut sangat. Dikirimkan Adam ke muka bumi itu sebagai khalifah. Pasal dia tahu semua. Taklah kalau nak hantar jadi wakil satu tempat. Kita kena cari hak yang tahu selok-belok dia lah. Kalau main hantar hak kita hak wali walka ni apa pun tak tahu. Pergi buat rogi je lah. Jadi bila dia dah kecerdikan yang diuji oleh para malaikat memang pandai. Bijak sana, maka eloklah. Jadi kata Allah, selepas ditiupnya roh kepada Nabi Adam AS untuk dipersiapkan, dihantar ke muka bumi ini, Allah pun perintahkan, wa idh qulna lil malaikatis judu, wa idh qulna lil malaikah. Ketika mana kami berkata kepada para malaikat, disebutkan malaikat ni jumlah punya banyak. Ramai. Sebanyak bilangan pasir di pantai. Sebanyak bilangan bintang di langit. Banyak lagi bilangan manusia. Sebanyak bilangan buih di laut. Kata Rasulullah. Banyak lagi bilangan malaikat. Kalau kita himpunkan pasir di pantai. Buih di lautan. Bintang di langit. Dibandingkan dengan jumlah para malaikat, maka malaikat lebih ramai. Boleh dihitung? Tak ada angka. Tak ada angka nak kira. Punya ramai dia. Maka menyedari keadaan itu, kita wajib percaya kewujudan para malaikat kerana sesungguhnya mereka itu diciptakan daripada cahaya. Macam mana kita tengok cahaya penuh di atas muka bumi?
Itulah kewujudan mereka. Adanya cahaya, di mana adanya cahaya, di situ adanya mereka. No? Sebab tu bila ketika berkata-kata, kita mungkin duk mengata dengan kawan kita, tak ada siapa dengar. Jangan lupa ada malaikat yang sedang mencatat. No? Sebab tu kita nak buat maksiat, kita pandang kiri kanan depan belakang, tak ada orang nampak. Kita jangan lupa selagi ada cahaya, adanya malaikat. Ha? Manusia kadang dia lupa. Ha? Dia lupa ada kewujudan makhluk lain yang Allah Ta'ala lantik untuk berdampingan dengan kita. Baik. Kata Allah Ta'ala, kalau kata kita berhenti, wa idh qulna lil malaikah, kita kena sambung dengan usjudu lah. Nah, kita ikut kalau dalam bahasa surah dia kata ain fi'il dia berbaris dhammah, maka hamzah wasal itu dibacakan dengan dhammah. Huruf nombor 3 dia berbaris dhammah, maka hamzah wasal itu dibacakan dengan dhammah usjudu. Tetapi oleh kerana kita sambung, sifat hamzah wasal gugur bacaannya apabila dia duduk di tengah-tengah kalimah. Maka kita baca dia wa idh qulna lil malaikatis judu. Kan? Ha? Kita tak baca usjudu. Ha. Tapi kalau kita berhenti wa idh qulna lil malaikah, saya nak sambung kena ambil usjudu sebab itu hamzah wasal. Ha? Ha. Contohlah pasal hamzah wasal ni. Nah, panjang cerita dia. Nah, dia ada cerita nahwu dan sorofnya. Okey. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat ni untuk sujud kepada Adam. Tak banyak cerita. Kan mereka ni tak ada nafsu. Kalau kita nak tanya juga, pasal apa? Pasal apa nak kena sujud? Tengok mereka semua sujud. Ya Allah dah suruh sujud. Sujudkan. Sujud. Fasajadu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dapat sujud. Baik. Macam mana cara malaikat sujud? Okey. Tengok Jepun bagi hormat. Nah. Bukan sujud, letak 7 anggota di lantai. Okey. Kita, kalau kita nak hormat dekat raja ke yang di Pertuan Agong, duli yang maha mulia, jangan tunduk dekat dia melebihi rokok. Kalau kita tunduk, haram anda kita tahu hukumnya. Tapi kalau tak tahu, tak apalah. Makruh. Okey. Jangan lebih daripada taraf rokok. Hormat sebab dia pemimpin kita. Maka boleh kita tunduk macam tu sahaja. Jangan lebih-lebih. Kalau melebihi daripada had rokok, haram hukum dia. Agak-agaklah nak hormat kat orang pun. Tambah kalau kita hormat kat dia tu sebab dia kaya. Kita hormat kat dia tu sebab dia banyak duit. Dia banyak harta. Lagi haram. Boleh menghormati manusia kerana kedudukan dia. Nah, tapi ingat, jangan tunduk melebihi hak rokok. Tambahlah sujud. Lagi tak boleh. Ada satu bangsa jenis suka sujud dulu. Yang di Pertuan Agong, raja-raja ni rakyat sampailah tertungin-tungin punya mengadap. Haram sebenarnya. Kira jahil zaman dulu. Jahil. Sementara nak pergi mengadap raja tu jenuh bersilat. Sementara nak sampai. Pusing kok tu tak kena lagi. Pusing kok ni tak kena lagi. Jadi yang Allah sebut ni, dia pun bukan Allah suruh. Dia pun sujud terus macam kita duduk sujud semayang tu tak. Tunduk sedikit. Tunduk sedikit saja. Bukan melebihi hak rokok pun. Pasal jadu kata Allah. Semua dapat sujud. Semua dapat tunduk. Tapi ada satu makhluk. Illa iblis. Dalam cerita Israeliat mengatakan iblis ni adalah ketua bagi segala jin. Nama dia Azazil. Itu cerita Israeliat. Tak apa nak guna, boleh pakai. Boleh pakai kalau kita nak kata. Jin ni siapa? Okay, dalam surah Al-Kahfi. Diceritakan jin ni siapa? Dia kata, kana minal jinni fafasaqa'an. Kata Allah, semua malaikat tu sujud, iblis saja yang tak sujud. Pasal apa? Kana minal jinni. Sebab iblis ni, dia bukan di kalangan para malaikat.
Tetapi dia ketua penghulu bagi segala jin. Allah Ta'ala istimewakan dia, letakkan dia di dalam surga dengan sebab dia paling berilmu. Dia paling kuat beramal dengan Allah. Sekali sujud sampai 200 tahun sujud pada Allah. Tapi Allah Ta'ala perintah suruh sujud kat Adam. Bukan suruh sujud pada Allah dah. Abah. Tak mau. Abah ni enggan. Aku takkan sujud sampai bila-bila. Pasal apa? Kata Allah. Kana minal jin. Dia daripada jin. Dia adalah kelompok daripada jin. Jin ni sifat dia macam mana apa? Dia kata. Fafasaqa'an amri rabbi. Surah Kahfi ingat kan? Kalau tak silap saya lah. Maaflah saya tak ingat ayat yang keberapa. Kana minal jin fafasaqa'an amri rabbi. Iblis ni kata Allah. Dia adalah golongan jin yang selalu engkar pada perintah Allah. Jadi dia kata dia aku tak mau sujud. Abah, aku tak mau, aku enggan dia kata. Aku tak mau. Nah, pasal apa? Pasal apa tak mau sujud Allah Taala kata. Semua malaikat sujud tak panggung-panggung lagi. Faham makna tak panggung kan? Bangkit lagi lah. Kalau kita bila nak bangkit ni, tu berdialog dengan jin tu pula dah. Bila nak bangkit ni, lengur dah ni. Dah. Orang yang tak ada nafsu dia tak apa. Lepas kalau rokok sampai kiamat. Kalau sujud sampai kiamat. Kalau kita janganlah tak lagi dandan. Nah, sakit tak lutut, cekang tak berlipat lah. Nah, sakit tak kepala lah macam-macam. Jadi duk tunggu dialog Allah Ta'ala dengan iblis ni. Awak yang tak mau ni, dia jawab apa? Dalam Al-Quran juga dia jawab. Ana khairum minhu, dia kata. Aku lebih baik daripadanya. Daripada Adam. Nah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku ni lagi baik daripada dia. Kenapa aku nak kena sujud dekat dia? Aku ni jadi daripada api. Dia jadi daripada tanah. Ini orang takabur. Jangan merasa diri kita bagus, no. Awak, siapa dia? Aku nak kena pergi minta maaf dekat dia. Dia siapa? Oh, jangan ada perkataan mempersoalkan ketika mana kita patut merendah diri. Oh, dia ingat dia hebat. Dia tak tahu aku ni siapa. Alah, hang pun siapa. Nah, najis pun penuh dalam perut. Mulut pun busuk. Dan hang siapa? Kita ni bukan siapa-siapa. Kita semua adalah hamba Allah. Yang di dalam perut kita ni ada najis hebat tak mana lah kita ni. Kalau Demai nak rasa perasaan takabur, ada ketika-ketika, tak tahu mana dia tu. Aku lagi hebat. Cepat-cepat beristighfar pada Allah. Malu sangat. Nah, kita kalau pakai mask ni, kita sendiri menyawa pun tak selesa. Betul tak? Mulut kita tu busuk. Apa yang hebatnya? Demai dari mana busuk tu? Demai dari dalam perut. Dalam perut kita tu ada najis. Yang ketika mana kita buang, kita nak pandang pun tak mau. Kita cepat-cepat plus suruh pergi buang, aku tak mau pandang. Mai daripada mana najis tu? Perut hang tu lah. Rasa hebat sangat. Rasa takabur pada Allah. No? Ini Allah Ta'ala bagi tahu. Macam tu lah. Jangan rasa hebat, wahai iblis. Wakana minal kafir. Hang ni sebenarnya ingkar. Wahai iblis, hang ni sebenarnya paling ingkar. Pasal apa yang tak mau. Dia kata, aku tinggi ilmu. Aku dah 200,000 tahun dah sujud. Ni mai dia buat. Kami semua nak kena sujud. Ada apa-apa. Nah, tengoklah penciptaan dia. Daripada tanah. Yang dicampur-campur. Dia cedok. Malaikat. Jibril cedok sikit-sikit. Di kepal-kepal. Kal-solsolin kal-fakhor. Min solsolin kal-fakhor. Daripada tanah tembikar yang dikepal-kepal. Dijadikan bentuk lembaga manusia. Diletakkan selama tempoh 40 tahun. Di tepi pintu syurga. Sebelum ditiupkan roh. Lama tu. 40 tahun. Jadi kata Allah, dia kata kal-fakhor ni macam tembikar.
Kita orang buat pasu daripada tanah liat tu, nah. Dibiar untuk tempoh lama. Dia dah ada daya ketahanan. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi kepada Adam itu keturunan. Zuriat keturunan. Ini kita. Bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, daripada mintin yang dia kata daripada tanah tu. Dihadirkan kemudian daripada air. Adalah kita manusia yang hari ini menjadi khalifah di atas muka bumi ini menguruskan. Kita ni uruskan kehidupan sendiri, bukan uruskan kehidupan Allah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Ni nak kena pergi basuh. Hari ni giliak siapa basuh kain baju Allah Ta'ala? Tak ada. Hari ni giliak siapa hantar makan kat dia? Tak ada. Dia tak berhajat sikit pun kat kita. Dia dah sedia kaya. Ha? Dia buat hampa hidup lah. Siapa cari dapatlah kat dia. Nah, kita pula dalam pencarian, mencari ilmu, mencari rezeki ni, kita bahagi yang mana halal, yang mana haram. Dalam pergaulan, jaga pergaulan, jaga percakapan, jaga tingkah laku. Itu khalifah yang menguruskan. Maksud khalifah ni, pengurus. Uruskan. Rasa-rasa nak urus satu keluarga pun, kadang-kadang tak lulus, no? Apatah lagi nak menguruskan satu jemaah. Dalam menguruskan satu jemaah ni punyalah macam-macam kerena. Kau ni panggil begitu. Kau ni panggil macam ni. Hak yang ni suka marah. Tapi cepat sejuk. Hak dia tu dia lambat marah. Tapi kalau dia marah, amat tahu. Nah, ada. Hak yang ni dia tak apa. Kok mana pun buat pila apa pun kat dia. Ada macam tu. Nak jadi pengurus ni. Nak timbang tara hati. Nak jaga ni. Mampukah? Itu dinamakan khalifah. Dalam rumah tangga pun macam tu. Anak tak ramai, ada dua. Pun hak yang kakak kata mak tu sayang kat adik lebih. Hak adik kata mak sayang kat kakak lagi. Amboi, ampun dia. Aku sayang sama rata, dok. Dia pun tetap kata kita. Bukannya 6, bukan 7. 2 saja kot. Dah pun dibahas tentang keadilan kita. Itulah pengurus. Itulah pengurus. Nah. Khalifah. Maksud khalifah ni apa? Pengurus. Dan Iblis ni sampai ke sudah dia tak mau. Dia tak mau sujud. InsyaAllah ada rezeki bulan depan kita baca sifat Iblis. Yang menyebabkan Allah Ta'ala laknat kepada dia terus-menerus. Walaupun di kalangan para malaikat, dia paling pandai. Dia paling banyak ilmu. Tapi oleh kerana dia tidak ada adab. Hang tak usah pandai lagu mana lah. Hang tak usah ambil lagu mana lah. Kalau hang tak ada adab. Apa dia adab ni? Akhlak, budi pekerti. Buang terus semua. Buang segala amalan. Segala ibadat hang semua tak boleh dipakai. Sebab hang tak ada adab. Aku suruh hang sujud sikit. Dia pun hang tak mau. Pasal hang rasa hang melagak. Hang megah. Hang tak kabur. Maka kamu orang kafir. Kata Allah. Wa kana minal kafirin. Dan kamu adalah di dalam golongan orang-orang kafir. Maksud orang kafir ni apa? Ingkar. Orang yang ingkar. Dengan sebab rasa diri dia lebih hebat daripada Nabi Adam AS. Wallahualam. InsyaAllah ada rezeki bulan depan. Nah, kita sambung. Waqulna ya Adam. Dialog Allah Ta'ala dengan Adam dan isteri baginda Adam AS. Kita akan cerita tentang kejadian Sayyidatina Hawa. InsyaAllah nak. InsyaAllah ada rezeki bulan depan kita sambung. Baik. Ada soalan nak tanya? Soalan tak semestinya berkisahkan kepada tafsir ni nak. Apa juga soalan yang terlintas. Kalau dengan izin Allah saya boleh jawab, saya jawab. Saya ni bukan gedung ilmu nak. Ada ketika-ketika saya tak boleh jawab, saya tangguh dulu soalan. Saya cari tok guru saya rujuk kepada dia, dia bagi jawapan. Baru saya jawab nak. Tak ada apa nak? Alhamdulillah, tak ada apa dah nak. Saya anggap semua faham, semua tahu insya-Allah Ta'ala nak. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang itu adalah daripada kepincangan dan kecacatan diri saya sendiri.
Dengan itu sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk memikul dakwahmu, bersatu untuk memikul beban dakwahmu, bersatu untuk mendaulatkan syariatmu. Maka oleh itu ya Allah, Kau eratkanlah akan ikatan hati-hati ini, kekalkanlah kemesraan di antara kami, hidup suburkanlah hati ini dengan makrifat pengetahuan tentangmu. Jika Engkau mentakdirkan mati ya Allah, matikanlah kami sebagai pemilik syahadah dalam memperjuangkan agamamu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik sandaran. Perkenankanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Nina.